tadi dah cerita. Yang mana tuan walaupun kerja secara kerja tapi boleh buat tuan secara part time pun boleh dapat satu pendapatan yang besar sehingga 20,000 sebulan. Okay. Apatah lagi ada orang yang OKU pun boleh dapat pendapatan yang banyak. Jadi orang yang buat secara part time ni bukan alasan untuk kita buat pendapatan yang besar. Dia bukan pokok dia kena buat full time baru dapat pendapatan besar. Pokok dia kena serius buat bisnes ni. Jadi sekarang ni orang ni ramai yang bekerja. Jadi sekarang dia nak tanya tuan, macam mana tuan? Apa plan apa yang tuan boleh buat pada yang waktu tuan bekerja tapi tuan still boleh manage bisnes ni sampai tuan boleh dapat pendapatan sekarang? Apa formula, apakah cara yang tuan gunakan? Silakan. Okay, kalau ikutkan dari segi cara tu lebih kepada macam mana cara kita membahagikan masa lah. Okay, jadi biasanya saya pegang pada tiga perkara. Okay, 3M yang saya pernah share sebelum ni tentang 3M ni. Okay, M yang pertama ialah matlamat. Okay, jadi apa yang goals kita, apa matlamat kita bila kita nak buat sesuatu bisnes. Okay, jadi bila kita dah ada satu goal, kita dah ada matlamat tu, kita dah ada target. So kita secara automatik kita tahu macam mana yang kita nak buat satu bisnes ataupun macam mana kita nak capai satu target kita. Jadi bila dah ada matlamat, apa yang penting ialah kita kena startlah tulis apa yang kita nak buat, apa yang kita nak set. Contoh macam saya sendiri dalam konteks pekerjaan saya. Bila saya masuk bekerja, saya masuk pukul 8.30 pagi. Jadi bila masa saya beriklan, sebelum tu lah, maksudnya saya kenalah bangun awal, buat persediaan lepas subuh, kenalah korbankan sedikit masa lah. Betul. So kita kena korbankan masa kita. Kita kena tahu untuk susun jadual kita macam mana. Kalau betul-betul nak, kita dah ada matlamat, semua benda boleh kita capai. Jadi kalau orang tu dia fokus kepada matlamat dia nak makan gaji. So bila masuk kerja pukul 8.30, pukul 8 baru dia start bangun, baru bersiap lah. So macam saya, fokus saya, matlamat saya dalam proses, dalam buat kedua-dua. Makan gaji pun saya buat, bekerja sebagai arkitek, makan gaji pun saya buat, dan pada masa yang sama saya nak buat bisnes yang saya tahu, bisnes yang boleh memberi saya satu satu peluang untuk saya bina pendapatan pasif dan boleh bina saya punya financial freedom pada masa akan datang. So itu M yang pertama, matlamat. Untuk M yang kedua, apa yang saya nak tekankan adalah mindset. Okay, so bila kita nak berjaya, okay, kita kena ada satu mindset yang betul. Kita kena ada satu mindset yang kuat. Okay, mindset yang positif. Di mana kalau kita ada satu mindset yang kita tak yakin dengan diri kita, kita ada satu mindset yang negatif, benda tu tak akan jadi. So bila saya mendaftar saja SIM kad Tuan Wow pada peringkat permulaan 2018 awal, waktu tu saya hanya sebagai pengguna. Tapi bila saya tengok Tuan Hafiz sendiri boleh, waktu tu Tuan Hafiz baru income 30,000 waktu tu. So bila waktu sekarang dah, masa tu saya 30,000 waktu tu dalam 20, 25,000, 30,000 waktu saya mula-mula daftar. So waktu saya daftar 2018 tu, Tuan antara inspirasi saya yang saya letak dalam mindset saya, satu hari aku kena capai macam Mamat ni. So kena ada benda yang macam tu. Kita kena letak satu mindset. Mindset ni kalau ditranslate dalam bahasa kita adalah kita nak set minda kita. Okay, macam mana kita nak set minda kita supaya kita pun boleh dapat hasil yang sama macam orang yang kita jadikan sebagai idol lah, contoh. Okay. So itu mindset memainkan peranan yang sangat penting. Kalau kita tak yakin dengan diri kita, kita tak tanamkan satu setting pada minda kita yang dihantar kepada minda bawah sedar kita, kita susah nak berjaya. So kita kena setiap pagi, bila saya bangun pagi, first kali saya akan ucap Alhamdulillah lah, kita masih lagi diberikan nyawa dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita kena cakap pada diri kita sendiri, aku boleh berjaya, aku mesti berjaya. Kena ada benda macam tu. Kadang-kadang saya sebut benda tu pada diri saya sendiri setiap pagi. Bila saya bangun, saya akan sebut benda tu dulu. Jadi itu akan relate dengan kita punya mindset lah. Pada saya semua orang kena buat benda tu. Walaupun benda ni simple, tapi pada saya semua orang kena buat benda tu. Okay, untuk tanamkan mindset tu. Sebab
bila mindset kita kuat, apa pun cabaran, apa pun kawan-kawan kita kata atau kawan office ke yang kata pada kita yang menyebabkan kita down, tapi bila mindset kita kuat, kita boleh pergi. Kita tak akan berhenti separuh jalan. Kebanyakan yang saya lihat orang sekeliling saya yang apa orang kata berhenti separuh jalan, yang berputus asa sebab mindset dia orang tak kuat. Bila orang kata sikit je dia terus down. So sebab tu saya kata point nombor 2 M adalah mindset, dan M yang ketiga adalah pada saya benda ni sangat penting, mentor. Kita kena ada mentor yang kita nak jadikan sebagai rujukan. Macam saya sendiri, bila saya daftar saja Tuan Wow, bila saya nak memulakan satu bisnes Tuan Wow ni, saya cari mentor saya. Yang antaranya mentor saya adalah Tuan Hafiz sendirilah. Jadi mentor tak semestinya seorang. Mentor ni tak semestinya upline kita, tak semestinya. Ataupun orang yang daftarkan kita, tak semestinya. Mentor ni kita boleh cari siapa saja yang kita rasa kita boleh follow ilmu dia, kita follow satu persatu. Okay, yang mana boleh follow, kita follow. Kita boleh ambil sikit, ini sikit, itu sikit, betul, kita gabung ikut kita kan. Kita ambil apa laluan yang dia kata dia pernah lalui, kita tahu dia dah pernah lalu salah. Jadi kita ambil yang betul dia, ini sikit, kita buat kan. Daripada kita lalu sendiri, banyak langgar kan. Banyak langgar dinding. Jadi kita pilih. Kalau kita rasa, okay, Tuan Hafiz, cara dia, formula dia macam ni. So kita try follow formula Tuan Hafiz. Lepas tu kita belajar pula dengan orang lain. Contohnya Sifu Mus'ab. Kita follow cara Sifu Mus'ab. Kita belajar dengan Tuan Naim. Kita follow Tuan Naim. Awaluddin. Kita follow dia. Jadi mana yang kita rasa kita boleh follow, kita follow serapat mungkin. Tetapi yang kalau kita rasa kita tak mampu nak follow, kita buat ikut keselesaan diri kita. Kita ubah benda tu supaya kita selesa.